Assalamualaikum dan hai semua. Apa khabar murid-murid? Sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah, pada hari ini seperti yang dijanjikan semalam, Cikgu Najhan bersama-sama Cikgu Nurin dan Cikgu Muzamil akan membentangkan dan mengajarkan anak-anak murid tentang suatu tajuk, iaitu ayat apa anak-anak? Ayat perintah. Okey, baiklah. Jom kita belajar ayat perintah. Sebelum tu, anak-anak tahu tak, ayat perintah ni terbagi kepada 4. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat silahan. Yang ketiga, ayat larangan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Okey, baiklah kita pergi kepada ayat yang pertama, iaitu ayat suruhan. Baiklah, sebelum itu anak-anak murid cikgu, boleh tak cikgu nak tanya siapa yang tahu apa itu ayat suruhan? Ali boleh jawab? Ali tak boleh? Tak apa, cikgu akan terangkan apa itu ayat suruhan. Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek biasanya digugurkan, tetapi untuk tujuan penegasan, subjek boleh juga diucapkan. Baiklah, siapa boleh bagi contoh dekat cikgu? Contoh ayat suruhan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, okey, cikgu yang akan bagi. Contohnya ialah, pujuklah adikmu yang menangis itu. Itu adalah salah satu contoh ayat suruhan. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan mempelajari tentang ayat silaan. Apa itu ayat silaan? Ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Apakah tujuan ayat silaan ini? Tujuannya ialah untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh ayat yang pertama ialah sila datang ke rumah saya. Ayat yang kedua, jemput masuk. Murid-murid nampak kan? Dalam ayat tersebut terdapatnya kata silaan seperti sila dan jemput. Okey, seterusnya kita nak belajar pula tentang ayat larangan. Apa itu ayat larangan? Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan untuk menegur seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, cikgu bagi ayat ini. Awak usahlah datang esok. Nampak tak kat situ kita letakkan kata larangan usahlah di hadapan kata kerja datang. Jadi awak usahlah datang esok. Okey. Cikgu bagi contoh yang lain juga, iaitu awak janganlah berduka ataupun usahlah kamu menagih simpati. Nampak tak kita tambah partikel lah pada kata larangan tersebut, dan kita juga kalau tak nak tambah partikel lah pun boleh. Contohnya, jangan bermain bola sepak itu, jangan minum di dalam kelas. Itu sahaja daripada cikgu. Baiklah, yang seterusnya ialah ayat permintaan. Apakah ayat permintaan? Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan juga tolong. Apakah tujuan ayat permintaan? Tujuan ayat permintaan ialah untuk memohon pertolongan dan permintaan. Contoh ayat yang pertama ialah minta kamu semua bertenang. Namun, kesalahan tata bahasa kerap sahaja dilakukan. Sebagai contohnya, penambahan kata negatif dalam ayat permintaan. Sebagai contohnya, ayat tolong jangan rakam. Tolong jangan rakam adalah salah kerana terdapatnya perkataan negatif dalam ayat permintaan tersebut. Baiklah, sekian sahaja daripada kami semua, daripada saya, Cikgu Nurin, Cikgu Najhan dan juga Cikgu Muzamil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe.